A'udzubillahi samii'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Amin. Baiklah ya, di kesempatan ini cuba nak berkongsi dengan rakan-rakan berkenaan dengan penandaan arithmetic by Dr. Bullard. Tak perlu kita nak pening-pening apa dia arithmetic tu. Arithmetic ni kita tengoklah untuk pembentangan hari ini dulu. Saya akan jelaskan tentang holistic analytic, kemudian apa dia arithmetic, kemudian tutorial untuk rakan-rakan untuk buat arithmetic ni macam mana, dan kita tengok betapa mudahnya arithmetic ni di jalan tengah daripada holistic dan analitik. Seperti mana yang kita ketahui, school untuk holistic analytic satu ketika dulu katakan holistik terbaik, analitik terbaik, sebenarnya benda tu satu perkara yang subjektif. Nak kata baik tak baik, banyak kajian dan banyak argument lah tentang dua perkara tu. Mana-mana pun kita ambil sebenarnya, akhirnya kalau kita tengok dalam buku panduan penilaian, mana-mana pun kita boleh guna. Di mana kalau kita lihat banyak yang dalam kajian-kajian tentang pendanaan holistik dan analitik ni, dia ada kelebihan dan dia ada kekurangan kedua-duanya lah, kita katakanlah mana-mana, sebabnya kat dunia ni tak ada yang sempurna. Kalau holistik, kebanyakannya mereka mencadangkan supaya guru-guru ataupun pensyarah universiti menggunakan kaedah holistik, kerana dengan banyaknya kita katakan assignment yang ada tu, dan boleh juga kalau nak buat analitik kalau kita mampu, sebabnya analitik ni kita kena analyse analytically. Jadinya boleh bacalah, banyaklah kajian tentang yang holistic analitik ni, kajian-kajian mana yang kelebihan dan sebagainya. Satu ketika muncullah satu term yang penandaan menggunakan arithmetic. Untuk yang arithmetic ni, saya ingat tahun 2006 dia adalah ibaratnya jalan tengah lah kepada holistic dan analitik. So arithmetic untuk yang sekarang ni adalah mengikut apa pandangan saya. Hashtag jangan kecam saya lah. Sebab bagi saya untuk arithmetic ni sangat baguslah kita gunakan. Di samping teknologi yang ada ni memudahkan kita untuk marking, memudahkan kita untuk generate apa yang kita marking, dan memudahkan untuk kita send feedback kepada anak murid kita lah. Jadinya untuk yang pendekatan arithmetic ni, kita akan rangkumkan dia punya penandaan itu betul-betul dia akan mengikut skema. Holistik ikut skema, analitik pun ikut skema. Tapi arithmetic ni betul-betul dia punya skill dia kena ikut skema. Jadinya andai kata kalau sekiranya penandaan itu tidak ambil kira sesuatu aspek, so aspek itu tidak akan masuk dalam arithmetic ni. So jelas, penandaan arithmetic ni adalah bergantung kepada apa yang kita tanya, dan secara umumnya dia berlatar belakangan kepada apa rubrik kita. So kita menanda atas rubrik secara analitik, tetapi di arithmetikkan supaya mudah untuk markah tu sistem yang kira. Kita akan bagi tahap itu holistik kita katakan, tetapi dia punya pengiraan tu secara analitik menggunakan kaedah arithmetik. Wah, ganas dia punya bahasa petang ni. Jadinya itulah penandaan arithmetik. Itu kita tengok bagaimana. Yang ketiganya, yang keduanya lah masih lagi. Yang keduanya, arithmetik ni, ini cadangan daripada saya. Hashtag jangan kecam saya. Seelok-elok sebaik-baiknya adalah untuk kita buat penilaian akhir kerja khusus lah, ataupun kita katakan assessment of learning yang akhir. Bagi saya ini pendapat saya, dia tidak sesuai untuk kita laksanakan di tengah-tengah assignment. Sebab bila assignment atau pekerja tugasan di tengah-tengah tu, dia lebih berbentuk feed forward, dia bukan feedback. Kalau akhir tu dia lebih kepada feedback. Kalau di tengah dia feed forward, supaya kita feed untuk pelajar tu, dia forward lebih jauh lagi lah. Dia boleh betulkan, dia boleh hantar, dia boleh belajar dan sebagainya. Berbeza dengan off learning ni, kita nak bagi grading pada dia. Pada masa yang sama, kita bagi dia feed juga, tapi feed ni adalah feedback untuk dia tahu apa dia punya kekuatan dan kelemahan. Dan untuk yang arithmetic ni, pandangan saya lah, dia tak sesuai untuk assessment as learning dan assessment for learning.
boleh digunakan tapi kurang sesuai lah. Yang bagusnya bila mana kita nak menanda tu untuk assessment of learning, tambahan pula bila mana kita menanda secara online pada waktu ini, dan ialah kita akan bergerak ke arah situ nanti insya-Allah satu hari nanti. Baiklah, sekarang saya akan jelaskan tentang tutorial arithmetic untuk rakan-rakan supaya nanti kita boleh tanda sekali, kita boleh siapkan kita punya GPI 1083 Pendidikan Islam. Kita ada 200 student yang perlu kita tanda. Yang ini adalah untuk kerja-kerja penulisan awal. So awalnya kita akan buat penyelarasan markah. Kemudian seterusnya kita akan tandalah ikut masing-masing bila kita dah selaraskan markah tersebut. Ini contoh dia. Ini adalah contoh tentang arithmetic di mana saya gabungkan ataupun saya letak di dalam Excel lah. So yang ini adalah paparan untuk kita key in markah sahaja. Kita key inkan apa kita punya penilaian. Selebihnya Excel ni akan buatkan pada kita. Nanti kita tengok. Yang pertama kita key in data ataupun bila kita baca pelajar kita punya assignment. So di sini P1, P2 ni point ini adalah mengikut rubrik yang terdapat dalam kita punya rubrik pemarkahan. So setiap ini adalah rubrik pemarkahan. Jadi contohnya kita dah habis baca. Ni contohnya dah habis baca. Let's say lah dia ada 5 tahap yang kita letak dalam rubrik kita 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita hanya key in. Saya dah siapkan abstract. Ini adalah untuk abstract. Kata kunci ditulis dengan cemerlang, jelas dan merangkumi sebuah bincangan. Katakanlah pelajar ni cemerlang. Kita masukkan 5. Pendahuluan, cemerlang, 5. Ini cemerlang lah kita katakan. Masalah kajian, cemerlang. Yang kita katakan cemerlang. Semua cemerlang lah. Sebab mudah kita nak tengok. So, jumlah markah dia adalah 90. Yang ini saya bagi, dia punya arithmetic atau perkiraannya saya bagi minimum yang paling bawah dalam cemerlang 90. Tapi kita rasa dia lebih. Saya open dekat sini. Katakan, okey, memang dia A+, tapi saya bagi dia 3 markah. Dia layak untuk 3 markah. So, jumlah markah dia adalah, sebenarnya kat sini dia akan jadi, dia akan naik menjadi 93 lah. Nanti saya akan betulkan di sini contoh dia. Kemudian seterusnya kita katakan 4. Yang ini kita baca dia ni 4. Di tahap 4 lah. Tahap 4 maknanya tahap yang kedua. Bawah daripada cemerlang iaitu baik. 4. 70. Okey. 3. Tahap 3 ya. 3. So kita dah nampak dah. 60. Contoh dia. Okey. Kalau anda katalah dia boleh pergi kepada jauh lagi 4 ni, kita tambahlah di sini. Oh, dia tak boleh dapat B ni contoh dia. Kat sinilah dia katakan holistik tu akan berlaku. Yang ni kita punya ni daripada sudut arithmetic Kemudian 2. Ni contohnya 2. Sebab ini berdasarkan rubrik 1, 2, 3. Kita tak perlu nak ubah dah dia punya cemerlang, baik, sederhana, memuaskan dan sebagainya. Okey, jadinya 50. Katakanlah yang ketiga, pelajar ketiga. 1. Contohnya lah, kita just klik je. Memeriksa, akan klik saja. Semuakah 1. Kalau sini contohnya kita kata 4 tak mungkin ni. Tapi 4 ni dia berada di nombor 2 kan, kita cakap kan nombor 2 untuk. So 70 ke 80 dia ada lagi. So kita tambahlah. Katakan tak boleh ni, dia sepatutnya secara holistiknya dia dapat 80 dia kata. Okey, kita tambahlah 70 tambahlah 10. Ni holistik punya lah, di mana holistik akan masuk. Cumanya di sini saya tak ubah lagi, nanti saya akan ubah. InsyaAllah saya akan ubah benda ni. Simple aja benda ni ada terlepas pandang dalam kiraan markah. Saya akan ubah ni berdua ni. Di mana di sampul sini akan jadi sini. Tak boleh ubah di sini sebab dia melibatkan kiraan-kiraan di belakang. Okay. Alright. Ubah sekarang Okay, tak berarti kita ubah sekarang lah. Okay, kita katakan markah pemeriksa. Benda senang lah. Mana yang saya katakan mudahkan benda tu kan.
Simple je benda ni. Okey. Jadinya 90 campur 3 campur 3. Katakanlah ini pun tak layak, kita bagilah 5 kata. Tapi dia tak boleh sampai tahap yang 70 ni. Kita bagilah 65. So, dapatlah dia B tolak. Ini adalah yang di sini ni boleh kita katakan masuklah kita punya penilaian tentang holistik tersebut. Tetapi dia punya komennya ataupun tahapnya adalah tahap ini cemerlang, ini adalah sederhana. Cek balik kalau sederhana dia adalah antara berapa dan berapa, dan dia merangkumi berapa grade di situ. Yang baiklah baik, yang bawah ni sederhana. Okey, selesai sudah penandaan kita. Itu je yang pencerah perlu buat. Selebihnya serahkan kepada sistem untuk dia melaksanakan tugas dia. Selebihnya kita lihat apa yang sistem boleh lakukan. Inilah. Dia akan keluar di sini perincian dia. Pelajar yang pertama cemerlang tadi. Cemerlang. Okey, sebab kita masukkan 5. Pelajar yang kedua baik. Okey. Pelajar yang ketiga sederhana, memuaskan. Pelajar yang keempat senang. Jadi kat sini dah ada nama dia keluar automatik, angka giliran automatik, pelaporan automatik, nama pencerah automatik, tanda tangan kita boleh buat automatik, tak ada masalah. Selesai kita punya penandaan. Kalau nak letak grade kat sini pun, kita akan masukkan grade kat sini, grade dia berapa, markah dia berapa. Last kali, kita hanya tekan di sini, 1 klik, 2 klik, 3 klik. Selesai. So, bila kita tekan 3 klik untuk finish merge ini, tugasan ini sudah sampai ke email pelajar masing-masing. Jadi, itulah perkongsian saya tentang penandaan aritmetik. So, mudah kan? Sangat memudahkan, dan dia menyenangkan kita, memudahkan kita daripada kita nak menulis, menanda dan sebagainya. Mudah-mudahan perkongsian ini mendapat manfaatlah daripada kita semua. Itu saja. Sehingga berjumpa lagi. #jangan kecam saya. Stay home. Stay safe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.